mengenai pengajian kitab Al-Adhkar karangan dan penulisan Yahya ibn Sharaf Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Kita akan masuk pada fasal yang baharu, yakni berkenaan dengan doa setelah tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala rahmat dan nikmat serta kurniaan daripadanya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menunaikan ibadah salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan peluang untuk beriktikaf dan menunggu di antara waktu salat maghrib dan isya, di samping untuk dapat kita berada dalam pengajian kuliah ilmu kita pada malam ini untuk kita menyambung kembali mengenai pengajian kitab Al-Adhkar karangan dan penulisan Yahya ibn Sharaf Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Kita akan masuk pada fasal yang baharu, yakni berkenaan dengan doa setelah tasyahud akhir. Dalam satu bab yang dibawakan oleh Imamun Nawawi di sini, iaitu ada satu tempat di dalam salat ini selain daripada waktu sujud yang merupakan sebagai tempat yang mustajabnya doa. Sebab itu para ulama bersepakat menyatakan bahawasanya sebaik-baik doa itu adalah doa di dalam salat. Dan tempat yang mustajab bagi doa itu daripada perbuatan fi'liyah yang kita lakukan di dalam ibadah salat adalah di sepanjang waktu ketika kita sujud. Ketika kita sujud, yang keduanya ketika kita rukuk. Sebab tu sebelum ni kita telah pun belajar, ada juga di sana doa-doa yang dibacakan ketika mana baginda Nabi SAW rukuk. Rukuk juga salah satu daripada tempat doa, cuma dia tidak dipanjangkan. Yang lebih afdal untuk dipanjangkan untuk berdoa itu adalah ketika sujud. Jadi sebab tu tuan-tuan, Allah jadikan dalam semayang ni, dalam semua rukun-rukun fi'li, yang Allah lebihkan daripada yang lain adalah sujud. Semua rukun dalam satu rakaat hanya sekali sahaja kita buat. Fatihah pun sekali, takbiratul ihram memang sekali je. Kemudian i'tidal pun sekali, duduk antara dua sujud pun sekali. Namun di sana adanya perbuatan rukun fi'liyah yang Allah syariatkan di dalam salat sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Ada juga para ulama bincang.
Pertama, ada yang berpendapat kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Fatihah, Allah Ta'ala sebut, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya sujud yang pertama itu adalah sujud sebagai penyembahan dan pengabdian seseorang hamba kepada Allah Ta'ala. Adapun bahagian sujud yang kedua adalah Allah memberikan ruang kepada hambanya untuk menjadikan daripada bahagian sujud itu untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu antara apa yang dinukilkan oleh para ulama menyatakan padanya disyariatkan dua sujud ya pada setiap rakaat. Namun tidak ada masalah kalau sujud pertama kita nak berdoa pun boleh. Demikian juga pada sujud yang kedua ya. Baik. Okey, kita sambung balik. Adapun tempat yang kedua selain daripada rukuk, yang ketiga minta maaf, yang juga menjadi tempat yang mustajabnya doa itu bagi seseorang itu adalah sesudah daripada ia membaca tasyahud. Yang dimaksudkan tasyahud dekat sini adalah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Sebab tasyahud awal ringkas. Tidak boleh berdoa sesudah daripada tasyahud awal. Ya, kerana ia diringkaskan. Sebaliknya, dikhususkan doa untuk dipanjangkan sesudah tasyahud akhir. Adapun yang keempat, tempat bagi doa yang terbaik untuk seseorang itu berdoa adalah ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Sebab itu dalam pandangan mazhab Syafi'i mengatakan antara tempat berdoa di dalam salat selain daripada tiga yang pertama itu adalah ketika i'tidal. Kerana itu qunut dijadikan bacaannya sewaktu i'tidal. Kalau mazhab lain dia qunut sebelum rukuk ketika qiyam sesudah membaca surah. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya tempat yang terbaik untuk berdoa juga adalah ketika i'tidal. Sebab tu kita dah belajar juga sebelum ini ada doa yang Nabi SAW baca agak panjang sewaktu i'tidal. Yang kita duk baca Rabbana walakal hamdu tu doa ringkas. Tapi sebenarnya dia ada doa yang lebih panjang dan ada pujian yang lebih panjang yang dituntut untuk kita membacakannya. Baik. Okey, kita kembali semula. Kata beliau, disyariatkan berdoa setelah tasyahud akhir tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Maknanya sepakat ulama doa sesudah tasyahud akhir. Ini berdasarkan beberapa riwayat. Yang pertama, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat akan tasyahud. Sesudah Nabi SAW mengajarkannya, baginda bersabda, pada akhir sesudah tasyahud itu, yukhayyiru minad du'a, hendaklah kalian memilih doa yang paling terbaik untuk kalian minta pada Allah. Maknanya Nabi SAW ajar kita dan para sahabat bahawasanya sesudah tasyahud akhir itu mintalah kepada Allah Ta'ala permintaan yang paling baik. Kalau nak kira minta, banyak benda kita nak minta. Nanti sekarang imam dah habis bagi salam, dia duduk dalam tasyahud akhir lagi, duduk berdoa. Orang dah pakat bersurai, dia tak bagi salam lagi. Dia tidak boleh begitu.
Ya. Sebaliknya, dia perlu untuk memilih dalam permintaannya apakah permintaan yang paling terbaik. Maknanya perlu diringkaskan. Kita kena letakkan keutamaan-keutamaan dalam permintaan kita tu. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memberikan salam. Adalah doa-doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cuma para ulama membuat satu ringkasan, summary. Ya. Antara doa yang paling terbaik yang diberikan keutamaan untuk berdoa sebelum memberi salam sesudah tasyahud akhir itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di hari akhirat. Sebab tu ada sebahagian, ada para ulama mereka membahagikan, kalau ketika kita sujud, kita boleh minta kepada Allah, pohon pada Allah, permintaan hajat dunia dan akhirat seimbang. Quran melarang ketika salat untuk kita mengkhususkan doa hanya untuk dunia. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam Suratul Baqarah, Allah sebut wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang di kalangan hamba-Ku, kata Allah, mereka kalau berdoa kepada aku, sama ada dalam ibadat, di luar ibadat, dia minta dunia saja. Allah kata aku bagi. Tapi apa kata Allah? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat aku tak bagi apa pun kepada dia daripada bahagian itu. Maknanya, kalau Allah Ta'ala berkira dengan kita daripada sifat pemurah Allah yang maha pemurah itu, maka kata para ulama, Allah menyegerakan pemberiannya kepada hambanya di dunia. Supaya sifat pemurahnya itu tidak dikecapi hambanya di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kita nak faham sifat pemurah Allah, jangan tengok dunia. Dunia bukan ukuran dan nilaian untuk kita mengenal dan mengimani, meyakini Allah bersifat pemurah. Tidak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bila ditanya, Sayyidina Umar pernah datang ziarah Nabi SAW, tengok Nabi hidup dhaif, baring dalam pelepah tama, badan berbirat, bekas. Tengok perkakas peralatan dalam rumah Nabi boleh dikira. Kata Umar tak lebih daripada 7 barang. Kita berpuluh bahkan beratus. Maka Umar tanya, kenapa engkau tidak meminta pada Tuhanmu seperti mana Tuhanmu memberikan kenikmatan kepada Kisra dan juga Kaisar, yakni kepada Raja Parsi dan Raja Malik Rum. Nabi SAW kata, ingatkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an berkenaan dengan bahawasanya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya itu di akhirat, itu adalah lebih menzahirkan sifat pemurah Allah berbanding dunia. Sebab apa? Sebab dunia Allah beri kepada yang taat ataupun yang maksiat, yang mukmin ataupun yang kafir. Jadi kita tak boleh nak nilai sifat pemurah Allah dari sudut penilaian dunia, kerana semua dapat. Tetapi nak menilai sifat pemurah Allah yang sebenarnya, yang Allah nak zahirkan sifatnya itu lebih besar, lebih luas, adalah di hari akhirat ketika mana Allah memberikan janji-janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang itulah yang lebih besar keluasan sifat rahmat dan keluasan sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik.
Itu kalau waktu sujud. Adapun di waktu tasyahud ataupun di waktu tahiyat akhir, sesudah tahiyat akhir, yang paling terbaik untuk seseorang itu adalah dia berdoa mengkhususkan padanya daripada bahagian akhiratnya. Bahagian bekalan akhiratnya. Sebab tu nanti kita akan tengok semua doa-doa yang Nabi SAW ajari kita sesudah daripada tasyahud akhir ini, kebanyakannya adalah permintaan-permintaan yang menunjukkan untuk kebaikan akhirat. Namun sebahagian ulama membenarkan, bukan kata tak boleh. Ada juga yang membenarkan, cuma mereka kata dahulukan permintaan akhirat, kemudian diakhiri dengan permintaan dunia. Ya, itu sebahagian pendapat mengatakan demikian. Baik, kita kembali. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "A'jabahu ilaihi fayad'u." Kata Rasulullah SAW, hendaklah seseorang hamba itu memilih doa yang paling dia suka, lalu dia berdoa sesudah tasyahud. Tadi Nabi suruh kita pilih doa yang terbaik. Kali ini Nabi SAW suruh kita pilih doa yang paling kita suka. Suka baca. Ya. Antaranya doa yang paling terbaik dalam hadis Nabi menyatakan, yang paling ringkas kurang-kurangnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuba tuan-tuan tengok Allah ajar kita, bila minta akhirat 2 kali. Bila minta dunia 1 kali. Atina fid dunya hasanatun. Allah Ta'ala tak sebut atina fid dunya al-hasanah. Tu kena belajar bahasa Arab. Allah tak ajar kita Rabbana atina fid dunyal hasanah. Dia tak ada alif lam. Tapi sebaliknya Allah kata fid dunya hasanatun. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, perkataan isim, kata nama mufrad, kalau dia berada dalam kalimah khabar, yakni pengkhabaran, permintaan, maka dia memberi maksud semua kebaikan dunia. Tak ada spesifik. Maknanya Allah lebih tahu kebaikan dunia apa untuk kita. Sebab tu disebut hasanah. Dia tidak sebut al-hasanah. Kalau al-hasanah, dia merujuk kepada apa kebaikan dunia yang kita nak. Tapi kalau hasanatun, dia merujuk kepada kebaikan dunia yang Allah tentukan yang terbaik untuk kita. Itu beza. Demikian juga Allah sebut wa fil akhirati hasanah. Sebab kita pun tak tahu ke akhirat mana yang paling terbaik untuk kita. Mana yang terbaik untuk kita. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia susah dekat mahsyar. Tapi bila dia pergi kepada proses hisab, Allah lancarkan hisab dia. Allah lebih tahu di mana tempat untuk memudahkan hambanya dan juga memberikan penghapusan saki-baki dosa hambanya di hari akhirat. Ya. Tapi di hujung tu Allah tutup waqina adzabannar. Ada tambahan, nilai tambah untuk nilaian akhirat. Baik. Dalam beberapa riwayat Muslim pula disebutkan thumma liyatakhayyar minal mas'alati masya. Tengok Nabi tutup dalam riwayat lain perkataan ini. Lepas dia doa dengan 2 perkara doa. 1 yang paling terbaik, 2 yang paling dia suka, 3 barulah dia minta apa permohonan permasalahan yang dia hadapi dalam perkara dunia. Sebab itu dalam beberapa penulisan para ulama seperti mana dinukilkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, adapun yang dimaksudkan sebaik-baik doa itu, ya, khair.
sebaik-baik doa itu adalah 3 perkara. Dia tafsirkan. Khair, sebaik-baik doa itu 3. Yang pertama adalah dia meminta kepada Allah agar dia dimatikan dalam keimanan. Yang kedua, memohon kepada Allah agar ia dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang ketiga, memohon agar ia dijauhkan daripada neraka. Itu khairu ad-du'a. Adapun yang ditafsirkan pula pada riwayat a'jabahu, doa yang paling disukai. Ya, paling disukai. Ada yang disebutkan paling disukai di sisi Allah. Ada 5. Yang pertama, seseorang itu memohon kepada Allah Ta'ala akan keampunan, minta maaf. Keampunan dan kemaafan. Sebab tu dalam satu hadis kursi disebutkan, tidak ada pada lisan hamba-Ku, kata Allah, yang lebih aku sukai melebihi daripada 2 perkataan. Tuan-tuan cakaplah apa pun, kata subhanallah ke, kata Allahu Akbar ke, kata la ilaha illallah ke. Tapi dalam banyak-banyak zikir tu, 2 benda yang paling Allah suka daripada yang lain. Yang pertama, bila hamba-Ku menyebut Alhamdulillah. So itu adalah hadis yang disebut, wa khairud du'a Alhamdulillah. Dan sebaik-baik zikir la ilallah. Tapi sebaik-baik doa Alhamdulillah. Daripada perkataan subhanallah, daripada perkataan Allahu Akbar, daripada perkataan la ilaha illallah, semua tu ada kelebihan yang besar, pujian yang hebat. Tapi dalam banyak-banyak pujian tu, yang paling Allah suka bila tuan-tuan sebut Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab itu ucapan yang menunjukkan hamba itu meyakini ia ada Tuhan yang memberikan kepadanya segala kecukupan dan segala kehidupan bagi dia. Itu ucapan pujian kita kepada Allah. Yang kedua, istighfar. Tak adalah perkataan yang lebih baik, yang lebih Allah sukai, melainkan perkataan meminta ampun pada Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok mana-mana doa mesti didahului permulaannya meminta ampun. Rabbighfirli warhamni. Padahal minta rahmat Allah tu penting. Bahkan ulama kata, kita kena minta Allah rahmat dulu, baru dapat ampun. Maknanya buat benda yang Allah suka, Allah ampunkan dosa kita. Tetapi Allah mendahulukan keampunan berbanding kerahmatan. Jadi Allah suruh kita minta, kalau ikut di segi adab, kita kena minta rahmat Allah dulu, baru Allah boleh bagi ampun. Macam mak kita lah. Kita buat salah dengan mak kita, kenalah dapat redha mak dulu, baru mak boleh maafkan. Tapi bagi Allah Ta'ala tak. Allah kata, itu dari segi kamu. Tapi di sisi aku, minta ampun pada aku jamin kamu akan dapat rahmat. Jadi orang yang melazimi taubat, yang melazimi istighfar, yang banyak memohon keampunan, tidak leka dia daripada hal itu, mereka ni adalah orang yang sentiasa dinaungi akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengurniakan kepadanya. Disebutkan di sini, yang pertama adalah keampunan, yang keduanya adalah memohon keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut waridwanun minallahi akbar. Adapun keredaan Allah itu adalah urusan yang paling besar. Yang ketiga adalah seseorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kerahmatannya. Dan yang keempat
seseorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan petunjuknya, dan yang kelima adalah memohon kepada Allah akan kurniaannya, yang kita sebut sebagai kurniaan Allah, fadlullah. Kurniaan Allah ni luaslah, ya. Apa saja bentuk kurniaan Allah. Itu ditafsirkan untuk doa yang disukai. Baik. Kemudian, perlu diketahui, kata Imam Nawawi, bahawa doa ini hukumnya sunnah, bukannya wajib. Dan disunnahkan memanjangkannya kecuali jika ia menjadi imam. Sebaiknya kalau tuan-tuan semayang sunat, semayang seorang, ataupun semayang berjemaah, tapi kita tahu makmum kita ni makmum yang boleh tunggu. Dia tidak yang rushing. Bukan macam orang bekerja. Yang semayang tu anak-anak kita, dia bukan nak pergi mana pun. Boleh kita panjangkan sesudah tasyahud akhir untuk berdoa. Ya. Cuma kalau kita jadi imam yang kita tak tahu makmum kita daripada mana, mungkin ada yang singgah, tu jangan dipanjangkan lama sangat. Ya. Baik. Boleh berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sesudah daripada itu, yang ni sesudah daripada dia berdoa permohonan-permohonan yang terbaik, yang disukai, baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunianya. Namun, berdoalah ia dengan doa-doa yang ma'thur. Juga berdoalah ia dengan doa-doa yang terbaik seperti mana yang telah diterangkan, lalu diikuti dengannya doa-doa yang diinginkan atau dihajati olehnya sendiri. Macam mana yang saya huraikan tadilah. Okey, antara doa-doa yang ma'thur, yang pertama dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'." Apabila salah seorang hendak mengakhirkan tasyahud akhirnya, hendaklah dia berlindung kepada Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Ini semua kita maklumlah. Yang pertama, min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam. Kenapa Nabi sebut yang tu dulu? Sebab tuan-tuan, tidak ada satu musibah, tidak ada satu malapetaka, tidak ada satu azab yang lebih dahsyat daripada azab api neraka jahannam. Tak ada. Ya. Kalau kita tengok kat dunia ni, macam-macam bala bencana yang berlaku dan kita rasa itu begitu dahsyat. Bom atom yang menghancurkan Hiroshima ataupun apa saja yang kita tengok, kita rasa itu dahsyat. Itu tidaklah dahsyat jika nak dibandingkan dengan azab api neraka jahannam. Takkan sama. Ya. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi SAW sebut, kalau diambil satu manusia yang Allah timpakan, perumpamaan lah, Allah timpakan kepadanya sepanjang hayat sampai matinya, hidupnya kena musibah kat dunia ni. Tak pernah senang. Semua celik mata sampai mati, semuanya musibah. Lalu direndamkan ia di dalam syurga. Dicelup. Masuk sekejap, check in, terus check out. Touch and go. Tak sempat nak minum apa, datang tengok keluar. Dia akan melupakan segala musibah itu. Dan jika diambil satu manusia, kata Nabi SAW, perumpamaannya, dia hidup daripada awal hidupnya sampai mati dalam kenikmatan, dicelup di dalam celupan api neraka jahannam, lalu dikeluarkan dia balik, lalu dia berkata, aku tidak melihat kehidupan melainkan azab. Maknanya dia dah memory loss. Lost memory tentang semua nikmat-nikmat yang Allah beri hanyalah kerana menatap azab api neraka jahannam. Ni nak katakan azab api neraka jahannam ni dahsyat. Sehingga kan saya ada baca dalam beberapa riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, ahli neraka jahannam
bila mereka dikeluarkan daripada neraka untuk dimasukkan dalam syurga. Ini disebut sebagai golongan orang-orang beriman yang akhir masuk syurga. Ada dalam satu hadis kalau tuan-tuan baca, diorang ni golongan last, golongan akhir keluar. Dah keluar daripada neraka, bawa masuk dalam syurga setelah mereka dibersihkan, dimandikan, diberikan jasad yang baru. Masuk dalam syurga, diberikan pada mereka satu tanda. Satu tanda, samatun, satu tanda di leher mereka, yang mana setiap ahli syurga bila menatap tanda itu, macam istilah kita ni, macam masa saya pergi haji pun ni, dia bagai gelang. Orang Malaysia semua gelang, kita dah tahu tu. So tu dia punya ID code dia. Senang nak tahu. Benchmark dia. Semua ahli syurga bila menatap lehernya, mereka tertulis, bila tengok betul-betul lekat cop yang berada di leher, tertulis perkataan Jahannamiyun. Dia macam cincin lah, ada tulis. Tapi tak apa nampak. Tapi orang beriman kalau dia tengok sungguh-sungguh, dia nampak perkataan tu. Jahannamiyun. Apa maknanya? Bekas golongan Jahannam. Tuan-tuan rasa orang keluar pada penjara, dia keluar penjara, bebas ni, dapat pengampunan sultan ke, dapat pada agung ke, keluar. Dia keluar, balik mandi pakai baju, orang tak tahu dah dia bekas banduan. Dia buat jenayah ni tahun 50-an dulu, baru keluar. Yang hidup tahun 80, 90, baru lahir tahun 2000, mana kenal dia ni? Tak ada ID code apa pun tak ada. Ini nak masuk syurga tuan-tuan. Tempat yang paling mulia Allah cipta, setiap ahli syurga tengok, Jahannamiyun. Ni saya nak cerita tentang apa? Ulama nak huraikan. Bekas neraka tu takkan hilang. Jangan ingat lepas keluar neraka, kesan neraka tu hilang. Tak hilang. Sebab dalam hadis kata masa dia orang keluar tu, arang, abu. Bila lepas dah celup mandi, baru jadi jasad. Tapi nak kata dahsyatnya api neraka tu, Jahannam tu, paling kurang pun dah pas badan semua dah jadi elok, seketui ada kat batang leher. Kesan tanda ahli neraka Jahannam. Punya dahsyat neraka Jahannam ni. Sampai ahli neraka Jahannam ni bekas ni minta pada Allah, ya Allah, kami malu. Setiap kali kami jumpa ahli syurga, cam. Tapi diorang tak hina lah ahli syurga ni, dia tak hina lah. Tapi kita tengok tu, kita kenal lah. Oh ni, tapi dia tak kata. Tapi di sudut pandangan tu, diorang rasa malu. Semua bekas-bekas ahli Jahannam kata, ya Allah, hilangkanlah kesan neraka Jahannam ini. Hilangkanlah. Doa minta ke Allah. Agak-agak kalau tak doa tu, memang sampai forever and ever, itulah. Dia punya, kita panggil apa? Kita panggil sebagai buah tangan lah. Orang kata kat saya, balik haji buah tangan dia batuk. Memang ada batuk pun. Kan ni buah tangan keluar neraka tu yang tu lah. Tapi bila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah menghilangkan tanda itu. Nak katakan tuan-tuan, kalau tanpa rahmat Allah, tanda itu tidak akan hilang kerana dahsyatnya api neraka. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, min azabil qabr, iaitu daripada azab kubur. Kerana sesudah daripada perjalanan kita nak menuju akhirat, azab yang paling dahsyat adalah azab kubur. Tuan-tuan kena beza. Jangan minta lindung pada azab kubur sahaja. Tapi Nabi SAW juga mengajar kita minta lindung juga daripada fitnah kubur. Sebab tu kalau kita perasan bila kita baca doa, ya, bila kita baca doa,
kepada si mati, ya, maka kita akan minta kepada Allah Ta'ala dalam salat jenazah kita itu supaya melindungi daripada azab wa fitnatihi, dan juga daripada fitnahnya. Apa beza azab dan fitnah kubur? Ada beza. Pertama, disebut oleh para ulama, fitnah kubur tu asal. Oh, terkejut. Baik. Yang pertama, fitnah kubur tu apa dia? Soalan kubur. Soalan mungkar dan nakir. Yang ni tak ada siapa pun boleh lepas. Ingat, azab kubur ada orang boleh lepas. Fitnah tak boleh lepas. Mesti kena juga. Kecuali para nabi, para syuhada. Ini tak kenalah. Hatta bayi kecil yang tak ada dosa pun kena fitnah kubur. Sebab tu masa Nabi SAW nak memasukkan cucundanya Zainab, anak pada Zainab, meninggal dunia, Nabi menangis. Sahabat kata, kenapa Rasulullah? Kerana budak kecil ini pun nanti ditanya. Itu tak ada dosa, tapi dia jawab lancar lah. Tanya boleh jawab tak apa. Yang risaunya tanya tak boleh jawab. Pertama, soalan kubur. Yang kedua, fitnah kubur adalah pelukan kubur. Dia kena beza. Satu dhiqil qabr, satu dhammatul qabr. Kalau dhiqil qabr, himpitan kubur, itu azab. Itu azab. Tapi dia ada satu lagi, orang beriman kena yang tu. Namanya dhammah, pelukan kubur. Yang ni sahabat Nabi yang Arash bergegar pun kena. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, dia meninggal dunia, Arash bergegar, masuk dalam yang lahat. Nabi tengok. Nabi kata, kalaulah Sa'ad bin Mu'az yang Arash bergegar ni pun kena, tok sah sembang lah koma. Kita ni tok sah sembang lah. Memang kena. Tapi pelukan itu sahabat jadi takut. Tak boleh lepas ke? Tak boleh, memang kena. Cuma pelukan itu kita rasa sakit sekejap, lepas tu kita rasa lapang setelapang-lapangnya. Ada yang ulama mengatakan pelukan itu adalah merupakan salah satu daripada fitnah ataupun ujian, musibah yang akhir Allah bagi pada orang beriman. Ya, itu dipanggil dhammah al-qabr. Kemudian yang ketiga, kegelapan kubur. Yang ni kita perlukan amalan lah untuk cahaya kan. Ada orang dia tak kena azab kubur dalam kubur. Kubur dia jadi tenang, luas, tapi gelap. Sebab ada amalan-amalan yang mencahayakan kubur. Ada orang taman syurga, taman lah. Tapi tak terang. Kerana dia kena fitnah gelap. Ya. Demikian juga termasuk daripada fitnah kubur itu adalah merupakan rosaknya jasad dan tubuh. Sebab tu tuan-tuan tengok tak semua orang, tapi kita jangan salah faham. Ada orang ke bumi, jasadnya tak hancur. Yang tu Allah bagi rezeki kat dia, salah satu fitnah kubur, dia tak kena. Tapi ada orang, dia kubur dia taman syurga, kubur dia diluaskan, tapi jasad dia rosak. Jangan kita sangka buruk pula. Ini mesti kena teruk ni. Tak semestinya. Kerana Ashabul Kahfi yang Allah sebut namanya dalam Quran pun, sahabat Nabi temui tulang dia. Maknanya tara Ashabul Kahfi itu pun kena fitnah kubur. Jasad dia tidak, maksudnya jasadnya dimakan oleh tanah. Ada orang yang Allah Ta'ala selamatkan jasadnya tak dimakan oleh tanah. Tapi tak semua orang kena macam tu. Tak semua orang. So kalau kebetulan korek-korek tengok jasad dia okey, tu hadiah Allah pada dia. Tapi kalau korek-korek tengok tinggal tulang,
jangan pula kita sangka buruk kat dia. Kerana itu salah satu daripada fitnah kubur. Ya. Yang Allah jamin tak kena fitnah ni, Nabi dan Rasul. Jasad mereka takkan dimamah oleh tanah. Takkan dimamah oleh tanah. Ya. Ini di antara beza di antara fitnah kubur dan azab. Kalau azab tu banyaklah. Ular, lubang neraka, himpitan dan yang seumpama dengannya. Baik, kita boleh lalu azan. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi Allah. Saya habiskan dua lagi. Yang seterusnya, Nabi SAW menyuruh kita berdoa minta berlindung. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ni pun banyak orang yang tak faham. Apa maksud? Minta berlindung daripada fitnah mahya. Mahya maksudnya fitnah hidup. Al-mamat, fitnah orang mati. Fitnah mati dan fitnah hidup. Apa maksud kat sini? Dekat sini para ulama memberikan tafsiran. Fitnatil mahya ada dua maksud. Satu, fitnah orang yang hidup kepada kita. Seperti isteri kita bagi fitnah kat kita, ujian lah. Suami kita, anak kita, kawan kita, siapa saja yang mendatangkan fitnah pada kita. Sama ada fitnah dia bawa datang tu menyesatkan, melalaikan, menjauhkan, apa saja. Itu yang pertama. Makna fitnah mahya. Yang kedua, maksud fitnatil mahya, iaitu kita sendiri terkena fitnah. Ada dua tafsiran. Seperti kita sendiri jauh daripada Allah, lalai. Fitnah dunia, itu fitnatil mahya. Ya, daripada kejahilan, daripada tipu daya, itu juga memberi kepada maksud fitnatil mahya. Jadi dia luas maksud dia. Adapun fitnatil mamat juga ada tafsiran. Yang pertama, fitnatil mamat ditafsirkan maksudnya fitnah yang menimpa kita sewaktu menjelang kita nak mati. Menjelang kematian. Seperti mati su'ul khatimah. Itu fitnatil mamat. Waktu penting doa tu. Ataupun syaitan yang nak ganggu kita sewaktu kita diajari talqin. Itu fitnatil mamat. Yang kedua, fitnah mamat juga ditafsirkan fitnah yang dilalui oleh kita selepas kita mati. Tadi menjelang kita mati. Maksud sakarat. Ni lepas. Lepas tu macam mana? Ada masalah dari sudut pengebumian. Fitnah. Masalah dari sudut solat jenazah tu. Kok orang sembahyang tak betul ke? Kan? Itu fitnah sesudah daripada itu. Termasuk fitnah lepas mati, iaitu orang yang diberi peringatan oleh Nabi SAW, iaitu orang yang keluarga yang meratapi atas kematian kita. Itu fitnah juga. Selepas daripada kita mati. Ada yang menafsirkan fitnatil mamat, fitnah lepas mati, dia sama ada ketika nak mati atau lepas mati. Iaitu fitnah daripada keluarga, anak-anak, ya, yang menyambung dosa mak bapak dia. Kalau mak bapak dia tak taubat lah. Ataupun tak nasihat, tak didik anak dia, tak tegur anak dia supaya tinggalkan. Misalnya, kalau dia dah taubat, dia suruh anak dia tinggal, jangan buat apa yang abah buat. Anak dia buat juga, tu anak dia tanggung lah. Tapi kalau dia dah wasiat, dia dah pesan, anak dia buat, yang tu dia tak tanggung. Kerana Allah kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa seseorang yang lain. Yang tanggung tu kalau dia mati tu, dia tidak memberikan wasiat. Ataupun tidak taubat nasuha, ataupun tidak memberikan nasihat, ya, atau wasiat.
Baik, itu dipanggil sebagai fitnah al-mamat. Ada yang menafsirkan fitnah mamat, fitnah kematian tu maksudnya sendiri adalah fitnah kubur. Ada juga ulama tafsir fitnatil mamat tu maknanya fitnah kubur. Yang awal tadi azab kubur. Yang ni fitnah kubur. Jadi kalau siapa baca doa ni, soalan kubur tu jadi mudah kalau Allah mustajabkan. Mungkin dengan asbab dia amal doa ni, jasadnya tak rosak. Lepas tu ada orang kata, apa amalan orang ni? Kita tak tahu amalan ni. Mungkin doa ni dia tak pernah tinggal. Sibuk tara mana pun tak pernah tinggal baca. Kalut macam mana pun baca juga. Kita tak tahu. Allah mustajabkan doa dia. Dan yang terakhir, wa min syarril masihid dajjal. Dan juga daripada fitnah kejahatan Masih ad-Dajjal. Ini pun satu perbahasan yang menarik. Kenapa menarik tuan-tuan? Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi SAW suruh kita minta berlindung pada fitnah Dajjal? Sedangkan Nabi sendiri tak sempat jumpa Dajjal. Tapi Nabi baca doa ni. Satu, Nabi SAW baca tu sebab Nabi nak ajar kita. Contoh. Lepas tu Nabi kena baca. Walaupun Nabi tahu Nabi tak jumpa. Kita pun belum tentu boleh jumpa. Lah ni pun umur sakit pun dah macam-macam lah. Tetapi faham bahasa Nabi. Fitnah dalam sebagian riwayat syarri. Kerana sebelum kemunculan Dajjal, fitnahnya sudah ada. Kejahatannya sudah ada. Mungkin ada orang mati tidak bertemu Dajjal, tapi dia kena fitnah sebelum kemunculan Dajjal itu. Jadi ini di antara maksud kenapa Nabi suruh kita baca. Sebab ada orang kata, buat apa saya baca Ustaz? Dajjal belum tentu sempat jumpa. Saya pun sakit dan macam-macam ni. Tak, bukan kamu. Ada yang ulama tafsir kata, untuk zuriat dia. Kalau dia tak jumpa, selamatkan keturunan dia. Bukan kita seorang ya. Keturunan kita pun kita nak minta selamat daripada fitnah Dajjal. Baik, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.